What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua review bagi chapter yang ke-1079 yang teramat sangatlah menarik. Memang rugilah kalau korang terlepas chapter ni gang. Tapi sebelum tu macam biasalah, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1078 yang bertajuk Escape Limit, kita telah ditunjukkan dengan Stussy yang memberitahu kepada Sentomaru tujuan sebenar World Government menuju ke Egghead Island. Kemudian Sentomaru telah pun mengarahkan penduduk Egghead Island untuk segera meninggalkan pulau tersebut sebelum Marine sampai ke sana. Pada masa yang sama, Straw Hat Pirates telah pun meneruskan pertarungan mereka semua dengan Seraphim. Namun tiba-tiba, S-Hawk telah pun menghilangkan diri daripada medan pertempuran menyebabkan Zoro dan Kaku terpaksa untuk mengejar S-Hawk. Kemudiannya, kita semua didedahkan bahawa insiden Egghead Island ini sebenarnya telah pun bermula sejak daripada 3 bulan yang lepas lagi apabila maklumat tentang pengajian poneglyph yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk telah pun dibocorkan kepada World Government. Akhir sekali kita telah pun didedahkan bahawa York lah pengkhianat yang telah pun melakukan semua kekacauan ini dengan tujuan untuk mendapatkan tempat sebagai seorang Celestial Dragon dan untuk menjadi satu-satunya Vegapunk yang wujud dalam dunia ini. So, nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Scoverto Hub proudly presenting to you the new edition t-shirt, The Inspiration. Edition kali ini datang dengan 4 design guys. Luffy with Shanks, Zoro with Mihawk, Sanji with Honor Zeph dan Jinbei with Fisher Tiger. Pre-order dibuka sekarang dan akan tutup pada 31 Mac 2023. Masih belum gaji? Jangan risau. WhatsApp dan booking dulu design yang korang berkenan. Grab segera guys sebelum pre-order ditutup. Link website aku tinggalkan di ruangan description dan pin komen di bawah. Tak habis sebelum itu, pada korang yang belum lagi follow TikTok aku, jangan lupa untuk follow so that korang dapat update teori dan fakta pendek dari aku. Dapatkan t-shirt Inspire Edition yang didatangkan dengan 4 desain menarik. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikozo Yarodomo. Tajuk bagi chapter yang ke-1079 pada kali ini berjudul The Red Hair Pirates and Emperor's Crew. Dalam cover page chapter pada kali ini pula, kita ditunjukkan dengan lukisan yang di-request oleh sebuah kedai bunga matahari daripada Tokyo yang menunjukkan Luffy sedang menyiram seekor singa kerana Luffy tersilap dan menyangkakan bahawa singa tersebut juga adalah sekuntum bunga matahari. Membuka tirai chapter kita pada kali ini, kita telah pun ditunjukkan dengan flashback York pada beberapa jam yang lalu. York yang sedang makan-makan itu telah pun mengatakan bahawa ini semua adalah satu masalah kerana World Government bukan saja ingin menghapuskan Stella, malah World Government juga dilihat berhasrat untuk menghapuskan dirinya sendiri. Pada panel yang seterusnya pula, kita telah pun ditunjukkan dengan York yang mengatakan kepada semua Seraphim bahawa mujurlah dia telah pun menyediakan rancangan yang tersendiri sekiranya World Government ingin menghapuskan dirinya. York kemudian telah pun memberikan arahan kepada semua Seraphim untuk menghapuskan semua watak yang berada dalam label face tersebut kecuali Vegapunk Stella, dirinya sendiri dan juga Agent Cypher Paul yang telah dipenjarakan di ruangan bawah tanah itu. Menurut York juga, Seraphim kini mampu untuk membunuh semua yang berada di dalam label face memandangkan sistem pertahanan Frontier Dome telah pun berfungsi semula. Kemudiannya pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan kesemua Seraphim yang mengatakan kepada York bahawa mereka faham arahan yang diberikan oleh York itu. York juga kemudiannya memberitahu kepada Seraphim bahawa apabila Seraphim itu menyerang nanti, maka York pasti akan menyebabkan mereka yang lain menyiasat siapakah yang melakukan semua ini, dan sekiranya rancangan York ini terbongkar, maka York tidak akan mampu untuk berlawan dengan mereka semua. Maka untuk memastikan rancangan York ini tidak terbongkar, York telah pun meminta Snake untuk menukarkan dirinya menjadi batu di hadapan semua orang dan kemudian menukarkan semula York menjadi normal apabila tiada orang yang melihat mereka. Snake kemudiannya menunjukkan sign thumbs up kepada York dan mengatakan bahawa dia memahami arahan daripada York itu. Pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan zoom in wajah York yang mengatakan bahawa ada suatu kawasan dalam makmal ini yang Seraphim tak boleh kacau, dan kawasan tersebut tidak didedahkan kepada kita semua dalam chapter pada kali ini. Kemudian panel telah pun menunjukkan Snake yang mula terbang sambil York memberikan arahan kepada mereka untuk memulakan pemburuan mereka ini. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita semua zoom out panel bagi level face tersebut. Seterusnya kita telah pun ditunjukkan
ditunjukkan dengan zoom out panel bagi Egghead Island sambil Sentomaru menjerit mengarahkan diri mereka untuk segera menaiki kapal yang telah pun disediakan untuk mereka. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel Sentomaru yang sedang termengah-mengah. Kemudian panel menunjukkan kepada kita beberapa Pacifista Mark III yang sedang bersiap siaga. Kita juga kemudian ditunjukkan dengan panel researcher yang sedang berlari menaiki kapal untuk meninggalkan pulau tersebut. Apa yang lebih mengejutkan kita semua adalah apabila panel yang seterusnya menunjukkan sebuah kapal yang sedang berlayar menghampiri pulau Egghead, dan ternyata kapal tersebut merupakan salah satu daripada kapal milik Blackbeard Pirates. Panel kemudian telah pun beralih ke arah Warrior Land Elbaf yang berada di New World. Kita telah pun ditunjukkan dengan Kid dan nakamanya yang sedang merenung ke hadapan sambil Fleet Red Hair Shanks bertanyakan kepada Kid Pirates kenapa Kid Pirates memunculkan diri di sana. Kemudiannya kita ditunjukkan dengan panel Captain of the Puddle Pirates, Pedetto Girotini. Kemudian kita juga ditunjukkan dengan watak Head of the Social Club Pirates, Gravetooth Fuga, dan akhir sekali Princess of Bergua Pirates, Peniki Pururu. Setiap seorang daripada mereka ini merupakan kapten bagi Fleet Red Hair Pirates, namun mereka semua dilihat lemah dan ketakutan. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan beberapa buah kapal yang sedang mengelilingi kapal Kid Pirates. Namun demikian, Kid yang melihat lanun-lanun yang berada di sekelilingnya itu sangatlah lemah telah pun bertanya, apa makna semua ini? Adakah mereka yang lemah ini bersama dengan Red Hair? Bukankah sepatutnya lanun seperti mereka ini tidak mampu pun untuk berada di New World? Killer yang mendengarkan kata-kata Kid itu telah pun mengingatkan Kid untuk tidak memandang rendah kepada mereka semua kerana terdapat beberapa lanun yang mempunyai reputasi yang besar berada dalam kalangan mereka. Namun demikian, Fleet Red Hair itu telah pun mengatakan bahawa mereka tidak akan berundur walaupun mereka dilihat sedang ketakutan. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Shanks yang memberikan arahan kepada fleetnya untuk berundur. Namun demikian, Fleet Shanks memberitahu kepadanya bahawa mereka cuba untuk melindungi Shanks dan tidak akan membenarkan Kid Pirates menyentuh Shanks. Shanks yang mendengarkan kata-kata mereka itu mengatakan bahawa dia menghargai tindakan mereka yang cuba untuk mempertahankan dirinya. Namun Shanks tetap mengarahkan ke semua kapal untuk berundur semula. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan watak seorang lanun perempuan yang bertanyakan kepada Shanks, adakah Shanks dah nak pergi berlayar semula? Manakala seorang lanun lelaki yang sedang menangis pula mengatakan kepada Shanks bahawa mereka baru saja berjumpa dengan Shanks. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Shanks yang sedang dipeluk dan dikerumuni oleh beberapa watak yang lain sambil Shanks memberitahu kepada mereka semua bahawa Shanks hanya berniat untuk singgah sahaja di sana. Namun sekarang sudah tiada masa lagi memandangkan sebuah angkatan lanun yang mempunyai nama yang besar telah pun muncul. Maka Shanks perlu untuk menguruskan lanun tersebut terlebih dahulu. Shanks juga mengarahkan semua kapal yang lain untuk membuka laluan bagi kapal milik Shanks itu. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, sambil kita ditunjukkan dengan Shanks yang sedang menaiki anak tangga kapal Red Force-nya itu, beberapa anggota Fleet Red Hair Shanks yang berada di bawah mengatakan bahawa sebab utama kenapa Shanks perlu berurusan sendiri dengan Kid Pirates adalah kerana kesemua Fleet Red Hair ini teramat sangatlah lemah. Sambil tergelak-gelak, seorang lelaki mengatakan bahawa perkara tersebut sepatutnya tidak diberitahu kepada orang lain. Fleet Red Hair yang lain pula menambahkan bahawa mereka semua tidak akan mampu untuk terus bertahan seandainya bukan disebabkan oleh bendera Shanks yang melindungi mereka selama ini. Kemudian salah seorang watak pula mengatakan bahawa satu-satunya musuh yang perlu mereka risaukan hanyalah Father Time Granny Ori. Manakala watak yang lain pula tergelak sambil berkata bahawa kata-kata tersebut langsung tak ada adab. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Shanks yang telah pun menaiki kapalnya itu sambil Lucky Roo memberitahu kepada Shanks untuk relax sahaja kerana mereka mampu untuk menguruskan semua ini. Namun demikian, Shanks mengingatkan Lucky Roo untuk tidak memandang rendah kepada era baharu yang sedang meningkat ini. Tambahan pula, Kid mempunyai nilai bounty sebanyak 3 bilion pada kepalanya itu, kata Shanks kepada Lucky Roo. Shanks kemudiannya bertanyakan kepada Yasopp, adakah Kid Pirates telah pun mendapatkan masa yang cukup untuk sembuh setelah peperangan mereka di Wano? Yasopp yang sedang memegang teropong itu mengatakan kepada Shanks bahawa Kid Pirates dilihat berada dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk berlawan. Shanks kemudiannya memberitahu kepada Yasopp bahawa kalau benarlah apa yang dikatakan oleh kau itu, maka tiada masalah untuk mereka berlawan. Pada panel yang seterusnya pula, Shanks telah pun bertanyakan kepada Hongo, adakah dia mempunyai sebarang berita tentang Blackbeard. Hongo kemudian mengatakan bahawa mereka tiada maklumat terkini tentang Blackbeard. Perkembangan terakhir
terakhir yang mereka tahu pun adalah Blackbeard telah pun meninggalkan Pulau Hachinosu. Shanks kemudian mengatakan bahawa sebelum ini dia sangkakan yang Blackbeard akan membuat kemunculan di Wano. Kemudian Hongo telah pun melemparkan segulung buku kertas kepada Shanks sambil berkata bahawa walau bagaimanapun mereka telah pun berjaya untuk mencari maklumat tentang Captain Kidd. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Shanks yang membaca maklumat tersebut sambil berkata, jadi Kidd ni datang dari Soft Blue. Nampak gayanya dah banyak kerosakan yang dia lakukan untuk sampai sejauh ini. Kemudian panel telah pun beralih ke arah Kidd yang bertanya berapa banyak kapal yang ada sekeliling mereka sekarang. Killer kemudiannya menjawab bahawa jumlah kesemua kapal yang sedang mengelilingi mereka adalah sebanyak 9 buah kapal. Dan Killer juga kenal beberapa muka yang berada di atas kapal tersebut daripada bounty poster yang dimiliki oleh mereka. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan Kidd yang sedang menarik besi yang banyak ke arahnya sambil berkata, aku tak peduli dengan siapa kita sedang berhadapan. Aku akan letupkan dan pastikan mereka semua tenggelam ke dasar lautan dalam masa 10 saat. Kemudian pada panel yang seterusnya kita tunjukkan dengan Kidd yang telah pun menghalakan sepucuk pistol yang sangatlah besar seperti mana yang pernah digunakan oleh Kidd untuk menghabiskan Big Mom di Wano ke arah Fleet Red Hair Pirate sambil Kidd berkata, rasakan ini. Damn! Bang! Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita kapal-kapal Fleet Red Hair Pirates yang mula ditarik ke arah kapal Kidd Pirates menyebabkan mereka bertanya, apa benda itu? Adakah ianya sebuah meriam? Aku seorang jika yang rasa benda ni, ataupun kita sememang yang sedang ditarik. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan zoom in panel bagi renungan mata yang berparut milik Shanks itu. Shanks kemudiannya dengan pantas telah pun melompat dari kapalnya sambil berkata, ini sangatlah teruk. Hongo yang melihat perkara tersebut bertanyakan kepada Shanks apa yang sedang berlaku. Namun Shanks tidak menjawab soalan tersebut dan bahkan Shanks mengarahkan Hongo untuk mengalihkan ke semua kapal sekarang. Pada panel yang seterusnya pula, sambil menunjukkan wajah Brogy dan Dory yang sedang tersenyum, Shanks telah pun berkata, Brogy, Dory, bersiap dalam posisi korang. Masanya sudah tiba. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan kapal-kapal Fleet Red Hair Pirates yang sedang dihancurkan oleh Kidd dengan rakusnya. Kemudian kita semua ditunjukkan dengan panel zoom in wajah Shanks yang mengatakan bahawa Kidd bakal melakukan satu kerosakan yang besar. Ben Beckman yang menyaksikan tindakan Shanks itu hanya tersenyum sambil menghisap sepotong rokok dan berkata, nampak gayanya kau telah pun melihat masa depan yang teruk. Ternyata guys, dengan kata-kata daripada Beckman ini tahulah kita bahawa apa kehancuran Fleet Red Hair yang ditunjukkan kepada kita tadi adalah future sight yang dimiliki oleh Akagami no Shanks. Kita kemudian ditunjukkan lagi dengan future sight Shanks yang melihat kesemua fleetnya itu akan terbunuh dan kapal mereka bakal karam di lautan tersebut. Kita kemudian ditunjukkan dengan wajah Shanks yang semakin marah sambil berkata, macam yang aku dah jangkakan. Panel kemudian menunjukkan kepada kita Kidd yang sedang bersedia untuk menggunakan serangan awakeningnya itu telah pun terkejut apabila melihat Shanks yang sedang terbang laju di udara meluru ke arahnya. Pada panel yang seterusnya kita tunjukkan dengan zoom in panel bagi wajah Shanks yang sedang menghayunkan pedangnya sambil melafazkan kalimah, kamu sari. Panel kemudian menunjukkan wajah Kidd yang terkaku. Kemudian panel menunjukkan kepada kita ahli-ahli Kidd Pirates yang lemah telah pun terkesan dengan haus Shokohaki yang dikeluarkan oleh Shanks itu sehingga mulut mereka berbuih dan mereka tidak sadarkan diri. Kemudian dalam satu double pace yang tersangatlah epic, kita ditunjukkan dengan Shanks yang telah pun melibas badan Eustace Captain Kidd dengan percikan haus Shokohaki yang luar biasa. Pada panel seterusnya pula kita ditunjukkan bahawa serangan Shanks itu telah pun menyebabkan satu letupan berlaku di atas Victoria Bank dengan percikan haus Shokohaki yang menggila. Kita kemudian ditunjukkan dengan Kidd yang terbang ke belakang. Kesan daripada serangan Shanks itu menyebabkan nakamanya sangatlah terkejut. Bahkan mereka yang berada di sekeliling Kidd juga turut terkesan dengan serangan daripada Akagami no Shanks itu. Panel kemudian menunjukkan Shanks yang masih lagi mengaktifkan haus Shokohakinya itu berjalan menuju ke arah Kidd yang telah pun terbujur kaku. Kita kemudian ditunjukkan dengan satu renungan tajam daripada Shanks. Panel kemudian menunjukkan Killer yang turut mengalami kecederaan yang sangat teruk sehingga sebahagian daripada topeng Killer telah pun pecah. Ternyata nakama Kidd Pirates memberitahu bahawa Killer yang ingin membantu kapten mereka itu juga menerima dampak yang sangat luar biasa daripada satu serangan milik Yonko Akagami no Shanks. Pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan nakama Kidd yang mula mengerumuni kapten mereka sambil mereka berkata, kapten dah tak bergerak langsung ni, adakah kapten akan mati? Kemudian kita ditunjukkan dengan nakama Kidd
yang menangis memberitahu kepada Shanks bahawa mereka telah pun mengaku kalah. Tolonglah kasihani mereka dan jangan bunuh kapten mereka. Mereka kemudian telah pun menghulurkan salinan rod poneglyph kepada Shanks. Panel kemudian menunjukkan wajah Kid yang telah pun berputih mata. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan seseorang yang memanggil Shanks untuk segera meninggalkan kapal Kid Pirates itu. Shanks kemudian telah pun melompat meninggalkan kapal Victoria Pang dengan kapten kapal tersebut yang tidak lagi menyedarkan diri dan nakama mereka yang sedang kesedihan itu. Ternyata pada panel yang seterusnya, tahulah kita kenapa Shanks telah pun dipanggil untuk meninggalkan kapal Victoria Pang itu. Rupa-rupanya kita ditunjukkan dengan nakama Kid Pirates yang mula menyedari sesuatu yang sedang berlaku di daratan. Mereka telah pun melihat kelibat dua gergasi yang sedang bersedia untuk menghayunkan serangan ke arah mereka, menyebabkan mereka sangatlah terkejut. Ternyata pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan watak Brogy dan Dory yang sedang bersiap untuk melancarkan sebuah serangan combo mereka sambil mereka tergelak dan berkata, "Wahai manusia-manusia kecil, sekiranya kalian ingin menghalakan meriam ke arah rumah seseorang, maka lebih baik kalian juga bersiap apabila tuan rumah menyerang semula." Kemudian dalam satu lagi double page yang sangatlah epic, kita ditunjukkan dengan serangan Hakoku Sovereignty daripada Brogy dan Dory itu telah pun menghancurkan kapal Victoria Pang sehingga kapal itu terbelah dua dari hadapan. Kemudian sambil panel menunjukkan kapal Victoria Pang yang hancur itu sedang tenggelam ke dasar lautan bersama-sama kru Kid Pirates, narrator berkata, "Pada hari ini, di Pulau Elbaf yang berada di New World, Kid Pirates Crew yang dipimpin oleh Eustace Captain Kidd, seorang lanun yang memiliki nilai buruan sebanyak 3 bilion berries, telah pun dihancurkan sepenuhnya." Dan chapter telah tamat dengan kita diperlihatkan wajah Shanks yang tersangat amatlah marah. Never ever mess with the red hair Shanks.